swear it. Get back to your place. Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang seorang anak miskin bernama Amma. Ayahnya yang seorang pekerja serabutan, banting tulang agar anaknya sekolah di tempat yang bagus. Hanya saja kondisi lingkungan sekolah dan keluarganya membuat sang anak tertekan dan menderita. Karena hal itu, Amma melakukan banyak hal di luar nalar anak seusianya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di desa Ernakulam pada tahun 2010. Di hari Minggu, terlihat seorang anak mengajak para temannya ke kolam hutan. Dia adalah Amma yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Di saat para temannya takut ke kolam hutan, Amma pergi sendiri dan malah berani turun demi bisa melihat ikan mas. Nggak lama kemudian dari kejauhan, Yani berteriak meminta anaknya untuk keluar dari kolam. Dengan khawatir, Yani memberitahu bahwa kolam tersebut begitu dalam dan jika tidak bisa berenang, Amma akan mati tenggelam. Yani pun mencontohkan dirinya tenggelam di kolam tersebut. Melihat sang ayah tidak muncul, Amma berteriak ketakutan. Yani menakuti bahwa ikan mas yang ada di kolam adalah nenek moyang kita yang telah mati. Jadi jangan diganggu. Dengan polos, Amma pun tidak ingin sang ayah menjadi ikan mas tersebut. Jarak dari rumah ke kolam ikan adalah 4 km. Sepanjang perjalanan pulang, mereka menikmati momen kebersamaan. Di hari Senin, sebagai ayah Yani dan sekaligus kepala keluarga, Rafa membayarkan biaya sekolah Amma. Di saat Yani akan mengambilnya, dari kejauhan Rafa mengeluh karena untuk biaya sekolah cucunya, Yani masih merepotkan Rafa. Mendengar Rafa tidak ikhlas, Yani pun pergi dan akan membayarnya sendiri. Rafa adalah pensiunan kepala sekolah dasar negeri. Dalam perjalanan, Amma ingin pindah ke sekolah negeri karena sekolah swasta biayanya sangat mahal. Di India, lulusan dari sekolah negeri akan dipandang sebelah mata dan susah cari kerja. Chulama, come to the board. Di saat mengecek PR Amma, guru Inggrisnya begitu kesal karena Amma sering tertukar antara huruf M dan W. Stella pun memintanya untuk menuliskan huruf W. Dengan marah, Stella menganggap wajar jika Amma tidak naik kelas 3. Sejak saat itu, Stella meminta para murid untuk memanggil namanya W hingga Amma paham. Di lain sisi, Yani bekerja di salah satu rumah pengrajin perabotan perak. Pada saat itu, sang bos akan membayar gaji 4 bulan Yani esok hari. Tanpa mencuci muka, Yani pun menjemput Amma. Dengan bangga, Amma memberitahu para temannya bahwa sang ayah adalah manusia silver. Amma menganggap manusia silver adalah seorang pahlawan. Selesai membersihkan diri, mendengar cerita Amma, Yani memintanya untuk selalu mengingat monyet jika ingin menulis M, sedangkan Wolverine untuk W.
Malamnya, dengan kesal, Ibu Yani menduga seluruh gaji Yani habis ketika berkunjung ke rumah orang tua Padipu, namun Padipu tidak mau வேலையை memberitahunya. பாருங்க உங்களுக்கு எதுக்கு இதெல்லாம்னு சொல்லாம சொல்றேன் Merasa disalahkan, Padipu tersinggung karena keluarga Padipu tidak dalam keadaan butuh uang untuk meminta uang Yani. மகன் காசுல வாங்கி திங்கிற அளவுக்கு எங்க குடும்பம் வந்து மக்கத்து போகல. Rupanya, Padipu salah mengartikan maksud dari mertuanya. Parvati hanya ingin Padipu terbuka jika kekurangan uang. இல்லங்க Kemudian melihat Yani sudah pulang, dengan kesal Padipu mengajaknya pergi keluar. விடுங்க, நானே போயிருக்கணும். Pada saat itu, Padipu menceritakan kejadian di rumah. Padipu ingin ngontrak di tempat lain karena merasa tidak enak dengan orang tua Yani. Yani yang belum memiliki penghasilan tetap meminta Padipu untuk bersabar. நான் நல்லா சம்பாதிக்கலைங்கிறதான் Di hari berikutnya, Amma terlihat senang karena sudah bisa membedakan huruf M dan W. Di lain sisi, Yani begitu terguncang karena sang bos akan menutup usahanya yang disebabkan kalah bersaing dengan perusahaan yang ada di kota. Bosnya pun minta maaf dan akan membayar gaji Yani setelah berhasil menjual semuanya. ஆளுக்கு வயசாகிற மாதிரி தொழிலுக்கு வயசாகுது இல்ல. Untuk terakhir kali, Yani memoles 3 bejana agar menjadi manusia silver demi menyenangkan anaknya. Melihat Yani menjadi manusia silver, Rafa merasa malu dan menyuruhnya untuk kembali kerja. Bagi Rafa, seorang ayah harus pergi keluar, belajar hal-hal yang bisa mendapatkan uang dan bukan menjadi badut anaknya. நம்ம கூட இருக்கிறேன் செல்லமா பாத்துறேன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு நாள் ஊர் சுத்தந்தெல்லாம் போதும். Melihat sang kakek menjemput, dengan senang Amma memberikan tasnya dan memilih pulang dengan sang ayah. Dalam perjalanan, Amma begitu senang karena jika salah satu orang tua guru meninggal, maka tidak belajar. Stop it, செல்லம். Karena tepuk tangan tersebut, Amma dapat hukuman hingga pulang. அப்போ உங்க அப்பா செத்தாலும் இப்படிதான் கை தட்டுவியா? உனக்கு யாரை ரொம்ப பிடிக்கும்? செல்லமா, யாராவது செத்து போனா இப்படிதான் கிளாப் பண்ணுவியா நீ? Beruntung Ibu Elvita yang mengajar kelas 4 menyuruhnya untuk kembali ke kelas. Amma pun merasa sedih karena itu adalah hari terakhir Elvita mengajar dan belum sempat mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Sesudahnya, setelah seharian mencari, Yani menemukan kediaman Elvita. Evita. Dengan memohon, Yani ingin Elvita menghubungi Amma. Dalam sambungan telepon, Amma berterima kasih dan akan memberikan kartu hari guru untuknya. Entah kenapa, Elvita terlihat takut dengan suaminya dan hanya meminta Amma untuk rajin belajar. Esoknya, Padipu begitu kesal karena Yani memilih pergi ke rumah Elvita daripada memikirkan biaya sekolah yang akan jatuh tempo 2 hari lagi. இவனை விடு. இன்னும் 2 நாள் விட்டா குழந்தை வாசல்ல நிறுத்திடுவாங்க. Yani berbohong bahwa biaya sekolah Amma sudah dibayar. Kemudian Amma minta dipotokan dengan gaun yang dibuat ibunya. Amma yakin gaunnya akan dipuji wali kelasnya. பட்டர்ஃப்ளை தெரியுதா? தெரியுது. அப்படியே இரு, Sri. நித்யஸ்ரீ. Di saat ingin menunjukkan gaunnya, Amma terkejut karena sahabatnya Nitya sedang bersedih. Nitya yang sekolah di negeri merasa tertekan dengan sang ibu yang selalu menyuruhnya belajar dan makan sayur. Nitya lebih baik mati daripada tertekan. Dengan lugu, Amma menyuruh Nitya untuk mati di kolam hutan karena akan menjadi ikan mas yang cantik. Pramisa. Di jam pelajaran tari, alih-alih memuji, Stella menganggap Amma bodoh karena gaun tersebut dipakai hanya pada pentas seni, bukan untuk latihan. உனக்கு என்ன சொன்னாலும் புரியாதா? போய் இடத்துல போய் நில்லு போ. Makian Stella membuat Amma gagal fokus dan tidak bisa mengikuti latihan dengan benar. Melihat hal itu, Stella menjadikan Amma penari cadangan. செல்லமா, வெளியில வா இப்படி. வா செல்லமா இப்படி. எவ்வளவு வாட்டி செல்லமா நான் சொல்லி கொடுக்கறது? Idiot. 2 3 4. Setelah menunggu berjam-jam, Yani berencana meminjam uang kepada temannya sebesar Rp500.000. ஏய், எப்படா வந்த? Karena dadakan, temannya meminta Yani untuk datang besok jam 9 pagi. Tanpa sepengetahuan mereka, Amma kembali pulang dan hanya bisa menangis. Malamnya terlihat Yani sedang memijat kaki Amma. Pada saat itu, Elvita akan kembali mengajar di desa tersebut, namun tidak di sekolah swasta. ரொம்ப நன்றி, Mas. Bagi Elvita, Amma anak yang baik dan butuh dukungan belajar dari orang terdekatnya.
நீங்க அந்த ஸ்கூல் வச்செல்லாம் பயப்பட வேணாம். Tepat jam 9, Yani melihat rumah temannya terkunci. Warga memberitahu bahwa Muruga dan keluarga sedang pergi ada urusan. Setelah menunggu 4 jam, Muruga pun datang. Alih-alih diberi pinjaman, Muruga memintanya untuk datang ke kota Kosin karena kakek iparnya seorang agen keamanan yang sedang butuh satpam. நானும் ட்ரை பண்ணேன்டா, எனக்கும் பயங்கர முடடா. Pada saat itu, Yani kecewa karena yang dibutuhkan saat ini adalah uang untuk biaya sekolah. அது 4 நாள் அலைய வச்சுட்டு சொல்றது. Jika Muruga tidak punya uang, alangkah baiknya berbicara jujur. Setelahnya, Muruga pergi ke sekolah. Dengan memohon kepada kepala sekolah, Yani minta diberikan waktu lagi untuk membayar biaya sekolah Ama. Dengan menyindir, kepala sekolah memberitahu bahwa ayah Yani adalah pensiunan kepala sekolah yang dihormati. Adik Yani adalah seorang insinyur perangkat lunak di Australia. Namun Yani tidak lulus kelas 12 dan lebih memilih menikah. Kepala sekolah tidak yakin jika Yani mampu membayar dan menyuruhnya untuk pulang. Nggak lama kemudian, Padipu memberitahu bahwa setelah turun demamnya, Ama tidak ada di rumah. Yani yang kesal memintanya untuk mencari ke rumah para temannya. செல்லம்மா காய்ச்சல் வீட்டில இருக்கா? Setelahnya, Yani menemui Stella. Dengan emosi, Yani kecewa dengan cara mengajar Stella. Stella telah sering melukai hati Ama. Karena Stella, Ama dipanggil We. Go to your place. என்னன்னு கூப்பிடுவீங்க? Minder karena dianggap bodoh, dan parahnya Ama berjalan 4 km di siang bolong setelah latihan tari. Stella menjelaskan jika salah mengajar, kenapa hanya Ama saja yang tidak mengerti. Bagi Stella, Ama perlu guru khusus untuk membimbingnya. Stella pun akan melaporkan Yani kepada kepala sekolah karena telah berani membentak dirinya. அதுக்கெல்லாம் நான் எதுவும் பண்ண முடியாது சார். மிஸ் HMT lah கொண்டு போடா மிஸ். Di lain sisi, Ama dan Nitya sedang berada di kolam hutan. Nitya yang takut dengan ibunya memutuskan untuk menjadi ikan mas. Ama akan memberikan beras yang bagus jika Nitya menjadi ikan mas. Dari kejauhan, Rafa yang cemas menghentikan mereka. Sesampainya di rumah, Rafa terlihat kecewa dengan Yani. Seumur hidup, Yani tidak pernah membuat orang tuanya bangga. Rafa merasa malu dengan laporan kepala sekolah dan Rafa harus memohon agar Ama bisa terus sekolah. Bagi Rafa, guru tidak mungkin mengatakan bodoh jika Ama bisa mengikuti pelajaran. Kemudian, atas dongeng ikan mas Yani, Ama dan Nitya hampir tenggelam. Yani membela diri, ayah manapun tidak akan ada yang terima jika anaknya disakiti. Bagi Yani, jika Ama mati karena mendengar ceritanya, Yani tidak keberatan karena Ama adalah anaknya. Mendengar hal itu, Rafa tidak bisa menahan emosinya. Cerita dongeng Yani tidak hanya akan membunuh Ama, tapi bisa membunuh anak yang lain. Rafa mengusir Yani dari rumahnya. Ibu Yani memohon untuk jangan pergi. Padipu yang bingung menuruti Parvati dan tidak mengizinkan Yani membawa Ama. Dengan pilu, Yani merasa direndahkan karena sang istri pun tidak mendukungnya. Jika tidak dibuka, sampai mati nanti Yani tidak akan pernah kembali. Ama yang mendengar berusaha untuk keluar dan ingin ikut bersama ayahnya. ஏங்க நீங்க Kenapa
1 minggu kemudian, berkat bantuan kakak ipar Muruga, Yani diterima kerja menjadi satpam hotel di kota Kosin. Yani kerja shift malam dan digaji 1 juta rupiah per bulan. Di sana, Yani tinggal bersama teman kampungnya yang lebih dulu dibantu kerja oleh kakak ipar Muruga. Di lain sisi, mereka mencari Yani ke desa yang lain. Sialnya, tidak ada satu warga pun yang melihat Yani. Pulangnya di perbatasan desa, mereka menemukan sepeda Yani. Dengan senang, Amma mengeceknya. Gak berselang lama, Yani kecewa dengan sikap Padipu. Dengan minta maaf, Padipu menjelaskan dirinya tidak bisa memberikan putrinya kepada suami yang sedang termakan emosi. Jika perlu, nyawa pun dipertaruhkan untuk menjaganya. Amma yang rindu hanya bisa menangis pilu. அப்பா எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன் யாரும் உன்னை திட்ட மாட்டாங்க சரியா Tanpa ayah di sampingnya, orang-orang akan mengejek dan memarahinya. Yani pergi ke kota untuk mencari uang dan berjanji akan memberitahu orang-orang agar jangan menyakiti Amma lagi. Karena gaji satpam kecil, siangnya Yani kerja serabutan, mulai dari buruh, pelayan, hingga kondektur kapal. Pada jam istirahat, Rani terlihat memamerkan boneka baru miliknya. Sialnya, Amma tidak diizinkan untuk menyentuh bonekanya. Amma yang tidak mau kalah akan membawa hewan sungguhan seperti iklan yang sedang viral di TV. Amma akan menunjukkannya di saat ulang tahun nanti dan hanya Rani yang tidak boleh menyentuhnya. Kemudian Amma minta diberikan kado ulang tahun berupa hewan peliharaan seperti iklan yang sedang viral di TV. Pada saat itu Yani menyanggupinya. Parvati menurunkan foto Amma sementara karena takut anak adik Yani yang mau liburan sekolah nanti akan cemburu. Malamnya Amma mengingatkan Yani untuk jangan lupa membawa kadonya. Pada saat itu Yani yang kurang sehat terlihat batuk tidak berhenti. Amma yang mendengar nampak cemas dan khawatir. அப்பாவை நான் அப்புறம் கூப்பிட்றேன் Esoknya Padipu memberitahu bahwa Amma menghilang sejak pagi dan tidak ada dimanapun. அவளை பார்க்காம அப்படி என்னடி உனக்கு வேலை Padipu menduga Amma marah karena fotonya diturunkan sang nenek. Nggak lama kemudian, pemilik warung kopi di perbatasan desa datang membawa Amma. Mereka pun tidak membiarkannya masuk sebelum memberitahu alasannya pergi. Dengan cepat, sang nenek membuat besi panas untuk menakutinya. Dalam pakaiannya, beberapa buah, sayur, dan pisau terjatuh. Di tengah kepanikan, Amma yang kepleset mengenai besi panas. Dengan pilu, Amma hanya ingin menemui sang ayah. Amma ingin membuatkan sup hangat karena ayahnya sedang sakit. Mendengar cerita sang istri, Yani yang tersentuh merasa bersalah karena belum bisa membahagiakan Amma. Dengan uang 200.000, Yani berencana membeli hewan jenis pug. என்னதான் மரக்கடை பாய் சொன்னாலும் காஸ்ட்லியான நாயின்னு சொல்றீங்க Pada saat itu, Yani dan Roy begitu tercengang karena satu ekor kecil jenis pug seharga 5 juta rupiah. ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ഒരു 1 hour വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം
Malamnya, Parpati merasa khawatir dengan Amma dan menyalahkan Rafa karena telah mengusir Yani. கல்யாணம் இருந்தா இப்படி ஆயிருக்காதுல்ல. Tanpa diduga, Rafa menangis pilu karena sebagai ayah Yani, dirinya pun begitu khawatir dengan kondisi anaknya. Rafa membiarkan pergi agar Yani menjadi ayah yang mandiri untuk keluarganya. கல்யாணி கல்யாணி ஐயோ. Di hari berikutnya, Fadi pun memberitahu bahwa sang guru telah menuduh Amma mencuri barang-barang sekolah. Pada saat itu, Yani tidak percaya begitu saja. ஒரு கோவில வடிவ நீ வீட்டுக்கு போனா கூப்பிடுறேன். நான் ஒரு வாரமா உங்களை ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கேன். நீங்க ஃபோன் எடுக்கவே இல்ல. Yani yang menyamar jadi Sinterklas ingin tahu barang yang dicuri oleh Amma. Karena Sinterklas mau membantu sang ayah, Amma pun menceritakan rahasianya. Setelah menonton sinetron, Amma mencuri barang-barang sekolah untuk dijual lagi demi bantu ayahnya yang sedang kesulitan mencari uang. Yani yang mendengar tidak bisa berkata. Selepasnya, pemilik hotel akan memberikan 5 juta rupiah jika Yani bisa menemukan alat musik pemanggil hujan untuk teman kolektornya. This is a rainmaker. Di Bandara Internasional Tamil, Yani menemui adiknya. Di sana, Yani minjam uang untuk beli kado ulang tahun Amma. Bagi Amma, hewan tersebut berkeliaran bebas dan sang ayah akan menangkap satu untuknya. Divya pun menganggap bodoh, alih-alih beli hewan yang mahal, lebih baik untuk bayar sekolah atau membelikan emas. Walau punya uang, Divya tidak akan mau membelikan hal yang tidak berguna. Dengan kecewa, Yani memberikan keponakannya coklat dan pergi. என்கிட்ட Mine. எனக்கு கொஞ்சம் கொடுறா. It's fully mine. Karena gedung lama sedang direnovasi, mereka ulangan umum di gedung yang sedang dibangun. Angin yang kencang membuat lembar soal Amma berhamburan. Stella pun marah karena cuma Amma yang tidak bisa menjaga dengan baik. Tanpa adanya soal, Amma hanya menggambar yang dia lihat dengan dibumbui cerita fiksi. Walau Amma sudah belajar semalaman, namun di saat berada di sekolah, semua ingatan tentang pelajaran menjadi hilang. Sepupunya yakin bahwa Amma akan tinggal kelas lagi. Selesai ulangan umum, Amma dengan senang membuang semua isi tasnya. Di lain sisi, Yani mencari keberadaan alat pemanggil hujan. Di saat sedang minum kopi, Yani mendengar pasangan bule menikmati momen ritual pemanggil hujan. Este fue en Wainat el video. Sialnya, keberadaan Yani membuat mereka takut dan pergi. Karena tidak bisa bahasa Inggris, Yani berusaha menahan bule dan terpaksa mengambil laptopnya. Warga yang melihat dengan barbar menghajar Yani. Beruntung kakak ipar Muruga datang menyelamatkan. Dengan pilu, Yani hanya ingin tahu lokasi video berasal. Dengan mengajak makan malam, pasangan bule pun memberikan alamatnya. Untuk sampai pedalaman Turaini Turai, Yani harus melewati Bukit Kosin dengan jalan kaki selama kurang lebih 5 jam. Dengan memohon, mereka minta diberikan kesempatan agar Amma tidak tinggal kelas lagi. Pada saat itu, kepala sekolah minta 1 juta rupiah untuk ulangan perbaikan. நான் வேணா பாஸ்போர்ட் தரேன் சார். வேற ஸ்கூல்ல போய் சேர்த்துக்கங்க. மொத்தமாக 3000 ரூபா கட்டிடுங்க. இட்ஸ் ஓகே. Pada saat kondangan, Fadi pun terkejut karena menantu tetangganya masih berusia 15 tahun. இப்பெல்லாம் பொட்ட பிள்ளைங்க 10 வயசுக்கெல்லாம் வயசுக்கு வந்துருது.
Sesudahnya alih-alih belajar, Amma malah asik cerita dengan Nitya. Melihat hal itu, Padipu begitu marah dan meluapkan emosinya. Padipu malu dan takut karena di usia Amma yang mau ke-9 masih duduk di kelas 2. Di lain sisi, Yani bertekad pergi ke pedalaman. Dengan sedih, Padipu yang merasa bersalah menceritakan kejadiannya. அடிச்சிட்டேன் கண்ணு மண்ணு தெரியாம ரயில்வே காட்டுல அங்க என்ன பண்ணி அப்பா ஹலோ செல்லம்மா Kemudian Amma berdoa agar Sinterklas membantu sang ayah untuk mendapatkan kado di ulang tahunnya besok. Dengan berlinang air mata, Yani berjanji akan membawa kado tersebut walaupun nyawa taruhannya. Padipu memberitahu bahwa Sinterklas adalah ayahnya sendiri. Amma pun terkejut dan marah karena sang ibu memberikan kabar buruk. Sesampainya di pedalaman, dengan memohon Yani menceritakan tujuannya. Malangnya ketua suku tidak mau memberikan alat tersebut karena itu adalah warisan leluhurnya. Di hari ulang tahun, mereka menunggu kedatangan Yani, mulai dari memperhatikan kereta yang lewat hingga bus yang datang. Sialnya, mereka tidak menemukan ayah Amma. Mereka yang kelelahan memutuskan untuk pulang. Tanpa kehadiran Yani, Amma terlihat murung dan tidak semangat. Di saat ibunya tertidur, Amma menggambar beberapa ikan di mejanya. Di waktu subuh, Yani pulang membawa keranjang. Niat hati ingin memberikan kejutan. Sialnya, Amma tidak ada di tempat tidurnya. Di sana, Yani nampak cemas melihat gambar ikan. வடிவே யார் Ternyata Amma pergi ke kolam bersama boneka kesayangannya. Pada saat itu, air kolam begitu dingin dan menunggunya hingga menjadi normal. Amma terlihat begitu sedih karena telah menjadi beban buat ayahnya. Jika Amma menjadi ikan mas, maka kakeknya tidak akan memarahi sang ayah lagi. Bagi Amma, kehadiran sang ayah di ulang tahunnya jauh lebih berharga ketimbang kadonya. Di lain sisi, Yani bergerak cepat mencari Amma. Melihat boneka Amma, tanpa ragu, Yani pun melompat. Mendengar suara sang ayah, Amma pun tersadar. Dengan haru, Yani memberikan kado ulang tahun. Rupanya ketua suku memelihara anjing jenis tersebut dan memberikan gratis kepada Yani.
Pada saat sang kakek akan mengantar Ama ulangan susulan, Yani menyuruh Ama untuk menunjukkan kadonya ke Nitya. பணத்தை பத்திலாம் கவலைப்படாதடா நான் இருக்கேன்ல. Bye, Pa. சரிடா. HM கை காலை பிடிச்சி 2000 ரூபாய் பணம் கட்டி ரீ எக்ஸாம் கேட்டிருக்கேன். Yani baru menyadari kondisi lingkungan sekolah dan keluarganya yang membuat Ama tertekan, susah menangkap pelajaran, dan ingin bunuh diri. Walau kakek dan adiknya tidak setuju, Yani tetap akan memindahkan Ama ke sekolah negeri karena guru Elvita bersedia mengajar Ama. அவளை குழந்தையாதானே இங்க விட்டுட்டு போனேன். 1 tahun kemudian, pada hari pendidikan, secara mengejutkan, Ama yang akan naik kelas 4 memenangkan juara 1 lomba karya esai tingkat sekolah dasar. Karya Ama yang berjudul Kolam Ikan Mas menyentuh semua kalangan. Di sana, Ama berterima kasih kepada wali kelasnya Ibu Elvita, teman-teman di sekolah, keluarga, dan sang ayah tercinta. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa ayah adalah pahlawan yang selalu berusaha melakukan yang terbaik. Walau kerja kerasnya tak terlihat di mata anaknya, namun ayah selalu bisa menenangkan, selalu bisa memaafkan, dan selalu menyayangi dalam kesunyian. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.